Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Jumaat yang penuh barakah. Pakcik makcik Oto Arung, apa kabar kamu semua bosku? Sihat juga? So, hari ini saya terpanggil untuk memberi sedikit syarahan khutbah Jumaat yang bertajuk Pemimpin Penyamun, Pemimpin Penyangak dijanjikan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakcik makcik Oto Arung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia akhir zaman ini, semua pemimpin-pemimpin kita berebut-rebut nak jadi kaya raya dengan cara merompak duit rakyat dan harta negara hari-hari. Ya, contoh paling dekat, bosku Najib Zahid Ponorogo, pemimpin-pemimpin UMNO yang mengaku sebagai Melayu, mengaku sebagai Islam, tapi mereka tidak tahu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia, mencuri, merompak duit rakyat, duit orang Melayu, duit orang Bumiputra, duit orang Islam, duit orang Cina, duit orang India, duit orang Sabahan Sarawakian. Budaya ini dinyatakan dalam hukum Allah, dalam kitab Al-Quran, adalah amalan jahiliyah, budaya kepimpinan politik yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam, kamu pemimpin Islam, telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Quran, dalam mana-mana surah Al-Quran, dalam mana-mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah haram untuk mana-mana pemimpin, mana-mana penguasa yang merompak dan mencuri harta rakyatnya dan harta negaranya, harta watannya, untuk kekayaannya di dunia, untuk kemasyhurannya di dunia, untuk kekuasaannya di dunia. Ini yang dibuat oleh ramai pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin-pemimpin negara kita, pakcik makcik Oto Arung, tidak kira dalam kerajaan kah, dalam pembangkang kah. Budaya ini haram dan berdosa besar. Perbicaraan kes jenayah rompakan 1MDB Najib Razak terus berlangsung dalam Mahkamah Malaysia hari ini. Ini baru Mahkamah Dunia, belum lagi Mahkamah Allah. Cuba pakcik makcik Oto Arung baca laporan perbicaraan mahkamah bosku Najib hari ini. AM Bank mengesahkan seorang VIP menerima duit rompakan 1MDB sebanyak 710 juta US dollar atau bersamaan dengan lebih 2 bilion ringgit. Ini antara bukti baru yang didedahkan oleh pihak bank dalam negara Malaysia bernama syarikat AM Bank. Pakcik makcik Oto Arung, bukti ini mengesahkan bahawa ada satu orang pemimpin negara kita, VIP, kantoi, menerima satu transaksi duit haram rompakan 1MDB melalui syarikat 1MDB sebanyak 710 juta US dollar. Siapakah VIP itu? Tidak lain, tidak bukan bosku Najib lah, pakcik makcik Oto Arung. Perbuatan merompak, mencuri duit rakyat harta negara ini, awal-awal kau boleh kenyang merompak, boleh selamat merompak, tetapi Mahkamah Dunia dan Mahkamah Allah, bosku Najib sedang mati kelemasan, sedang menggelabah kelengkabut, meroyan macam orang gila dalam mahkamah, dalam Facebook hari-hari kerana kantoi merompak, kantoi mencuri duit rakyat, duit negara, pakcik makcik Oto Arung. Siapa di sini orang Islam maupun bukan Islam tahu bahawa amalan seorang pemimpin merompak, mencuri duit rakyat dan negaranya
adalah haram dalam mana-mana hukum agama, adalah dijanjikan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pakcik makcik Oto Arung, sambil anda semua mendengar khutbah Jumaat yang cukup panas ini, marilah kita sama-sama bermuhasabah diri, menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menyembah Tuhan yang satu sebagai orang Islam, bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang Islam, orang Melayu, orang Bumi Putra Islam, tidak menyembah mana-mana kaki pemimpin dan penguasa yang merompak dan mencuri duit rakyat dan harta negara kita hari-hari, sampai orang Islam, orang Melayu, orang Bumi Putra Raya Malaysia miskin semakin miskin di akhir zaman ini. Saya ingin ulang dan tegaskan, kita sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam, kita tidak takut untuk menyatakan kebenaran ini di hadapan Allah, di hadapan malaikat-malaikatnya, di hadapan pemimpin dan penguasa zalim di negara Malaysia berdaulat ini, di tanah Islam berdaulat ini, bahawa kita hanya menyembah Allah, kita hanya takutkan Allah. Kita tidak takut untuk menyatakan kebenaran ini di hadapan Najib Razak, bahawa kami anak-anak Islam, anak-anak Melayu, anak-anak Bumi Putra, kami tidak sembah kaki pemimpin, penguasa, penyamun dan penyangga yang sudah kalah dalam mahkamah dunia. Ingat, kebenaran adalah tetap kebenaran, pakcik makcik Oto Arung. Tidak ada sesiapa, mana-mana manusia yang cuba untuk menukar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa merompak, mencuri harta rakyat, merompak harta negara, dijanjikan neraka jahanam oleh Allah, dihancurkan satu persatu oleh Allah dalam dunia ini. Seperti mana hancurnya Firaun, seperti mana hancurnya Qarun, seperti mana hancurnya raja-raja kafir yang mana beratus-ratus tahun dahulu memporak-perandakan dunia, membuat kerosakan di dunia, merosakkan bumi Allah dan menegakkan kebatilan, kezaliman yang dilaknat Allah. Pakcik makcik Oto Arung, kalau hari ini pemimpin, penguasa tidak tahu malu mengaku merompak duit rakyat dalam 1MDB untuk kekayaan peribadi mereka, untuk kekuasaan dunia mereka semata-mata, maka akhirnya kun fayakun, Allah Subhanahu Wa Taala atas izin kekuasaan Allah hancur Najib Razak Rosman Mansor Zahid Hamidi pada pilihan raya umum ke-14. Sejarah politik dunia ini menunjukkan sekaya mana pemimpin itu, sekaya mana ahli politik itu, sebangga mana pemimpin itu merompak harta rakyatnya, lambat atau cepat hancur, tumbang, terguling-guling di dunia dengan sangat-sangat hina, pakcik makcik Oto Arung. Inilah kebenaran yang paling ditakuti oleh Najib Razak dan macai-macai UMNO di dunia akhir zaman ini. Mereka boleh selamat, boleh kaya raya, boleh berkuasa, boleh menipu orang Melayu, orang Bumi Putra, orang Islam, tetapi sudah dihancurkan oleh Allah, sehingga kes-kes jenayah rompakan mereka tidak ditutup oleh Kerajaan Agung, tidak ditutup oleh Kerajaan Malaysia, tidak ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai sekarang. Pakcik makcik Oto Arung, apa ibrah, apa pengajaran yang Allah nak tunjukkan kepada kita? Pakcik makcik Oto Arung, mungkin awal-awal tu Najib Razak senang lenang lah dengan orang-orang UMNO, merompak duit kita, duit negara kita hari-hari. Tetapi lihat di mana kedudukan Najib Razak. Hina, sangat hina, pakcik makcik Oto Arung. Dibogelkan, ditelanjangkan, didedahkan keaibannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia akhir zaman. Najib Razak tumbang dan hilang jawatan Perdana Menteri kerana dia kantoi merompak berbilion-bilion ringgit duit rakyat dalam 1MDB, pakcik makcik Oto Arung. Orang miskin lebih mulia kedudukannya daripada seorang pemimpin yang bangga merompak duit 1MDB, duit rakyat, pakcik makcik Oto Arung. Ingat, kamu Najib Razak bukan Tuhan. Allah Maha Kaya, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kami. Kau hanyalah manusia, pengikut iblis, syaitan dan dajjal. Ya, budaya merompak ini adalah budaya iblis, syaitan dan dajjal, pakcik makcik Oto Arung. Ada ramai pemimpin di dunia akhir zaman ini
menjual nama Allah untuk merompak, menjual nama Islam untuk mencuri, menjual nama-nama Al-Quran untuk menghalalkan dosa besar mereka merompak. Ada ramai pemimpin menjual nama bangsa mereka untuk merompak, mencuri, merosakkan dan menghancurkan negara mereka. Ini adalah budaya jahiliyah yang akhirnya bukan kita yang hancur, bukan negara ini yang hancur. Pemimpin yang mengaku Melayu dan mengaku Islam tumbang, hancur dalam mahkamah dunia sehingga kalah Najib Razak itu. 7 kes jenayah rompakan SRC-1 MDB yang mana 4 orang hakim memutuskan dalam Mahkamah Malaysia di peringkat Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya, Najib Razak didapati bersalah sebagai dalang utama yang merompak duit rakyat Malaysia dan duit negara Malaysia sebanyak 42 juta ringgit dalam syarikat SRC-1 MDB. Najib Razak ini dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Dan Najib Razak ini bersama konco-konconya berusaha untuk melobi tutup semua kes mahkamahnya. Tetapi sayang 1000 kali sayang. Sial dan cukup sial. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun tak nak tutup kes mahkamah kamu di dunia ini, Najib Razak. Semua apa yang berlaku dalam mahkamah dunia ini adalah atas aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adalah takdir, qada dan qadar Allah. Adalah sunnatullah pakcik makcik Oto Arung. Sejarah dunia berputar lagi. Bagaimana Firaun mengaku Tuhan, merompak, membunuh. Satu ketika dahulu Firaun sangat berkuasa di kota Mesir, hancur. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sangat hina sehingga menjadi catatan sejarah di dunia akhir zaman. Qarun tamak dengan kekayaannya, sangat kaya, tetapi hina kedudukannya di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulia lagi kedudukan raya miskin pakcik makcik Oto Arung di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka begitu juga dengan bosku Najib bersama pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikut Firaun, pengikut-pengikut Qarun, pengikut-pengikut Raja Kafir yang merompak, yang mencuri, yang belagak macam Tuhan, yang merosakkan dunia satu ketika dahulu, dihumban ke dalam neraka Jahannam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita sebagai rakyat, sebagai generasi baru, sebagai hamba Allah yang hina, pendosa, kita perlu menegur bosku Najib dan pengikut-pengikutnya. Ittaqullah. Ittaqullah bosku Najib, ittaqullah. Takutlah kita kepada Allah yang maha berkuasa. Kembalilah kita kepada jalan yang benar. Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia ini pakcik makcik Oto Arung hanyalah persinggahan semata-mata. Dunia ini hanyalah sementara. Kekayaan, pangkat, kemasyhuran dunia, kemewahan dunia tidak ada nilainya di mata Allah. Kita semua sama. Tak kira kaya, tak kira miskin, tak kira bangsa sekalipun. Mana-mana manusia yang tertipu dengan mainan dunia ini pakcik makcik Oto Arung, begitulah nasibnya macam Najib Razak itu. Tamak haloba merompak 1 MDB berbilion-bilion ringgit. Akhirnya tak boleh menerima kekalahannya dalam Mahkamah Malaysia 4-0. Lepas ni perbicaraan di Mahkamah Persekutuan. Belum lagi Najib Razak disumbat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam penjara Sungai Buloh. Belum lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar Najib Razak ke dalam penjara neraka Jahannam. Kesian, sangat kesian Najib Razak itu. Tak boleh tidur malam pakcik makcik Oto Arung, meroyan macam orang gila dengan pengikut-pengikutnya macam cacing kepanasan. Kerana mereka tak sangka Najib Razak itu boleh kalah dalam mahkamah dunia atas izin kuasa Allah. Mereka tak sangka Najib Razak itu boleh tumbang sebagai Perdana Menteri yang paling berkuasa di dunia pada PRU 14 lalu. Kesian, sangat kesian. Penyamun, penyangak, iblis, dajjal, syaitan laknatullah ini syok sendiri di hadapan agung, di hadapan rakyat Malaysia, di hadapan Allah. Dia fikir dosa-dosa besar dan jenayah besar dia itu akan ditutup dalam mahkamah dunia. Tidak ada satu orang pun hari ini
yang boleh tolong Najib Razak untuk tutup semua 42 kes jenayah rompakannya dalam negara Malaysia, Pakcik Makcik Oto Arung. Ini kisah benar untuk hari Jumaat yang penuh barakah yang perlu disampaikan kepada seluruh dunia. Hari kemarin kau boleh kaya merompak duit negara kami. Hari ini kau kalah dalam mahkamah Malaysia. Belum lagi kau disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Sudah kau jadi gila, bosku. Sudah kau gila dengan pengikut-pengikut kau. Sebab ini balasan cash daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wih, ramai ni menonton khutbah Jumaat ni. Beratus-ratus ribu orang. Cuba tap-tap ni. Skrin ini Pakcik Makcik Oto Arung ada sudah kepanasan koyak mental mendengar khutbah Jumaat ni. Aku tahu iblis, syaitan dan dajjal tidak suka mendengar kebenaran ini. Saya tahu iblis dan dajjal tidak suka menonton kisah-kisah kebenaran, kata-kata Allah yang melaknat pemimpin dan penguasa yang merompak di dunia ini. Ya Pakcik Makcik Oto Arung, kami rakyat tidak larang kamu untuk menjadi pemimpin dan penguasa yang merompak di dunia ini. Tapi kalau kamu dan pengikut-pengikut kamu dihumban ke dalam neraka jahanam, bosku Najib Zahid Ponorogo, bosku Rosmah, pemimpin-pemimpin UMNO, jangan kau salahkan Allah, jangan kau salahkan rakyat yang akan terus menuntut keadilan di mahkamah dunia dan mahkamah Allah. Ya, ada ramai rakyat miskin semakin miskin dirompak oleh bosku Najib Zahid Ponorogo, bosku Rosmah dan orang-orang UMNO dalam negara Malaysia, negara Islam berdaulat ini. Kalau semua kes mahkamah kamu Najib Razak kalah, kamu kena bayar berpuluh-puluh bilion ringgit duit rakyat yang kamu rompak itu. Iya, ramai orang-orang kampung tak tahu. Implikasi daripada budaya pemimpin yang suka merompak di dunia ni, Pakcik Makcik Oto Arung, dia kena bayar balik 5 kali ganda apa yang dia rompak. Bosku Najib didakwa dalam mahkamah merompak lebih 6 bilion ringgit. Kalau dia kalah kes ini, dia kena bayar 5 kali ganda bersamaan 30 bilion ringgit dia kena bayar kepada Kerajaan Agung Kerajaan Malaysia. Bosku Najib turut didakwa dan dibicarakan dalam mahkamah merompak 2.3 bilion ringgit. 5 kali ganda duit 1MDB ini dia rompak, dia kena bayar balik semula berapa Pakcik Makcik Oto Arung? Lebih kurang 11 bilion ringgit. Bosku Najib kena bayar balik kepada rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia jika dia kalah di semua peringkat mahkamah dunia ini. Kes rompakan 42 juta ringgit. Hari ini Najib Razak sudah kalah. Diarahkan untuk membayar 5 kali ganda nilai rompakan itu. 210 juta ringgit. Kalah di mahkamah tinggi, kalah di mahkamah rayuan. Lepas ini kalah lagi di mahkamah persekutuan. Bosku Najib minta cancel perbicaraan mahkamah dia. Katanya dia tak merompak, dia kena buktikan dia tidak merompak di mahkamah persekutuan. Tapi kenapa dia minta cancel perbicaraan mahkamah persekutuan ni? Sudah ada tarikh 18 Ogos 2022 Pakcik Makcik Oto Arung. Sebab Najib Razak tahu dia confirm kalah. Bukti berlambak-lambak dalam mahkamah Malaysia, bukti duit dirompak dalam akaun bank Najib Razak memang jelas terang lagi bersuluh, tidak ada sesiapa boleh sembunyikan bukti itu. Memang atas nama Najib Razak akaun bank itu. Jadi akhirnya Najib Razak kena bayar 210 juta ringgit lagi. 30 bilion ringgit. Campur lagi dengan lebih 11 bilion ringgit. Campur lagi 210 juta ringgit. Ada lagi kes dia. 27 juta ringgit duit SRC 1MDB dibuka lagi dalam mahkamah Malaysia. Belum lagi kes-kes jenayah yang lain Pakcik Makcik Oto Arung. Memang berpuluh-puluh bilion ringgit. Kalau Najib Razak kalah semua 42 kes jenayah rompakan dia dalam mahkamah Malaysia, bosku Najib boleh jatuh muflis, jatuh miskin, semua hartanya dirampas semula oleh kerajaan. Boleh disita semua hartanya oleh kerajaan, boleh dilelong semuanya. Sebab itu bersenang-senang dahulu, akhirnya Najib Razak bersusah-susah kemudian. Memang kesian, ini perlu menjadi pengajaran dan rujukan kepada seluruh dunia. Memang merompak tu sedap Najib Razak, orang-orang UMNO. Memang sedap makan duit haram hasil kamu merompak duit rakyat, duit negara ni. Memang awal-awal tu kau kebal lah daripada tindakan undang-undang. Sekarang Najib Razak bukan lagi Perdana Menteri, bukan lagi Menteri Keuangan, bukan lagi King dalam Malaysia. Sudah hilang kekebalan undang-undang. Najib Razak ini dupang Pakcik Makcik Oto Arung belau. Lagak gatas duit. Tak boleh nampak duit banyak. Ialah dia Menteri Keuangan mah. Dia nampak duit rakyat itu trilion-trilion ringgit depan mata dia. Ikut suka hati mak bapak datuk nenek moyang dia buat duit tu.
Dia ambil, dia simpan dalam akaun bank pribadinya. Ini kerja merompak memang sangat dupang, mengalahkan Firaun, mengalahkan Korun, mengalahkan raja-raja kafir. Iya, ini pemimpin Islam, pemimpin Melayu memalukan nama Islam, memalukan nama Allah, memalukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memalukan nama Islam di seluruh dunia, memalukan nama Malaysia di pentas antara bangsa Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Memang sangat-sangat memalukan. Tidak ada Allah kata dalam Al-Quran kalau kau orang Islam kau boleh merompak. Tidak ada. Tidak ada Allah dan Rasulullah perintah kita sebagai orang Islam. Kau merompaklah sebab kau orang Islam. Tidak ada pengecualian. Tak kira kau Islam kah, kau kafir kah, haram untuk kau merompak duit rakyat dan harta negara kau. Hukum Allah ini tak boleh diputar belitkan ikut nafsu dunia kita. Pakcik Makcik Oto Arung, Najib Razak, orang-orang UMNO. Oi, pengikut iblis syaitan dajjal yang koyak mental di sini. Malu kamu Kamu orang Islam, orang Melayu, Najib Razak, orang-orang UMNO. Kenapa kamu tidak bertaubat? Tak berhenti merompak. Pulangkan balik duit rakyat, duit negara yang kau rompak itu. Kalau tidak, jatuh miskin kau, jatuh bankrupt kau. Dirampas semua harta-harta haram kamu. Najib Razak, wahai orang-orang UMNO. Berpuluh-puluh bilion ringgit kau kena bayar balik duit rakyat yang kau rompak ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan mana-mana manusia merompak di dunia ini, membuat kerosakan hanya semata-mata untuk jadi kaya raya dengan sangat cepat. Memang kau jadi billionaire, jadi trillionaire. Apa guna kau jadi billionaire dan trillionaire, bosku, kalau malam-malam kau tak boleh tidur nyenyak, tak ada ketenangan, terbayang-bayang jeriji besi penjara Sungai Buloh. Ingat, rakyat Malaysia, biar kita miskin, biar kita cukup-cukup makan, jangan kita tamak dengan dunia sehingga kita sanggup merompak harta rakyat dan harta negara. Ingat pesan saya sebagai generasi baru. Tidak ada sesiapa yang boleh menukar-nukar hukum Allah ini. Merompak, mencuri, panjang tangan ini adalah dosa besar. Tidak ada sesiapa yang boleh memutarbelitkan undang-undang dunia, undang-undang Allah di dunia ini. Mana-mana penguasa dan pemimpin, kau boleh selamat kaya raya di dunia. Di pada masyar Allah, lubang kubur, di neraka jahanam, kami raya-raya miskin akan ketawakan kamu nih. Pemimpin-pemimpin penyangak yang tidak tahu malu di hadapan Allah, bangga merompak harta rakyatnya. Siapapun yang kamu sokong dalam politik dunia akhir zaman ini, kita perlu bersetuju satu perkara. Tidak ada satu orang pemimpin yang perlu berlagak jadi Tuhan untuk dia merompak harta rakyat Malaysia dan harta negara Malaysia berdaulat ini dengan sewenang-wenangnya. Kau nak sokong kerajaan, silakan. Kau nak sokong pembangkang, silakan. Kau nak jadi bebas, silakan. Kau atas pagar, silakan. Tetapi sebagai manusia yang ada akal, yang beriman kepada Allah, yang ada agama, pakcik-makcik, ini basic lah, ini common sense. Budak-budak tadika pun tahu. Mak bapak pun ajar anak-anak dia jangan merompak. Tetapi bosku ini dengan orang-orang UMNO macam tak diajar oleh mak bapak dorang untuk berhenti merompak. Iya, kesian mak bapak dorang. Memang kesian. Apa guna jadi kaya raya di dunia kalau perut kau buncit hasil daripada merompak dan makan duit haram rakyat Malaysia yang kau rompak hari-hari? Kamu pikir-pikirlah Pakcik Makcik Oto Arum. Ini kebenaran sememangnya terlalu pahit untuk didengar, terlalu pahit untuk ditonton dan paling ditakuti oleh Najib Razak dan pemimpin-pemimpin Islam munafik, pemimpin-pemimpin Melayu munafik yang lupa bahawa mereka satu hari nanti akan mati di dunia ini. Memanglah main real politik ni memanglah merompak. Tetapi ingat, kalau kamu senasib dengan Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur, mati sia-sia miskin melarat dalam penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang nanti, inilah balasan dia. Boleh merompak dalam politik ini, memang boleh. Tetapi ingat apa kata Allah. Haram dan dilaknat, dijanjikan neraka jahanam kepada mana-mana pemimpin yang merompak. Ingat apa undang-undang dan perlembagaan negara persekutuan Malaysia kata. Mana-mana pemimpin, ahli-ahli politik, mana-mana YB yang merompak, dia kena bayar 5 kali ganda duit yang dia rompak kalau didapati bersalah oleh mahkamah. Macam kes mahkamah Najib Razak ni lah sekarang sedang dibicarakan.
Undang-Undang dan Perlembagaan Negara Malaysia menyatakan bahawa mana-mana pemimpin, YB, ahli politik yang kantoi merompak dalam negara Malaysia akan dipenjarakan berpuluh-puluh tahun. Pakcik Makcik Oto Arung, Najib Razak hari ini 42 kes jenayah rompakan, Zahid Hamidi 87 kes jenayah rompakan, Rosma Mansur lebih 20 kes jenayah rompakan, Jolo berpuluh-puluh kes jenayah rompakan. Semua orang-orang UMNO, Pakcik Makcik Oto Arung. Ini bikin malu. Nama Melayu, nama Islam, dorang cakap ini fitnah. Kalau ini fitnah, penat sudah kami ni rakyat tunggu di saman fitnah. Sampai sekarang tidak ada saman fitnah. Sebaliknya yang kami tengok, Najib Razak yang kalah tumbang terguling-guling dalam Mahkamah Malaysia, Pakcik Makcik Oto Arung. Tidak dapat bernapas Najib Razak itu. 42 kes jenayah rompakan dia. Dulu dia senang lenang. Tidak ada satu orang berani tangkap Najib Razak merompak 1MDB. Setelah Najib Razak tumbang PRU 14, pening-pening lalat Najib Razak. Kenapa kes mahkamah dia tak boleh ditutup sampai sekarang? Walaupun Najib Razak sudah tumbangkan tu Dr. Mahathir, sudah tumbangkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sekarang zaman Ismail Sabri, pening-pening lalat lagi Najib Razak. Tak boleh tutup kes mahkamah dia. Sebab Kerajaan Agung Kerajaan Malaysia, tangan-tangan gaib politik Malaysia, rakyat Malaysia. Kalau tutup kes mahkamah ini, lepas ini, semua pemimpin boleh merompak ikut suka hati mereka. Semua ahli politik boleh merompak harta rakyat, harta negara ikut suka hati dorang. Sebab itu kes mahkamah ini tak boleh ditutup Najib Razak. Kau buatlah apa usaha sekalipun. Kau nak salahkan hakim kah? Kau nak salahkan agung kah? Kau nak salahkan pendakwa raya kah? Kau nak salahkan rakyat Malaysia kah? Kau nak salahkan kami yang kasih tumbang kau PRU 14 kah? Salahkanlah. Tapi yang pasti kau sudah kalah pun dalam Mahkamah Malaysia. Jadi ingat Pakcik Makcik Oto Arung, saya di sini tidak larang kamu undi UMNO kah, undi Parti Bersatu kah, undi Parti Pejuang kah, Parti PAS kah, Parti Pembangkang kah, Pakatan Harapan kah, Warisan kah. Tapi apa yang ingin aku sampaikan dalam khutbah Jumaat ni, jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Allah menyatakan kepada orang-orang Islam, kepada umat manusia, pemimpin yang merompak, mencuri harta rakyat, harta negaranya tidak selamat dunia akhirat. Kau tengok Najib Razak tu tak selamat. Orang paling kaya di dunia itu Najib Razak tu. Boleh-bolehnya diheret dalam mahkamah, turun naik mahkamah, kalah lagi di mahkamah, malu lagi. Kes mahkamah dia memang susah ditutup, Pakcik Makcik Oto Arung. Tidak ada satu orang pun boleh tutup kes mahkamah dia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan legasi politik Najib Razak. Kun fayakun, semua ini takdir Allah, bukan fitnah. Jangan kita terlalu ikut hawa nafsu kita, Pakcik Makcik Oto Arung. Nafsu dunia kita ni takkan puas walaupun kau kasih puas. Kita manusia ni, walaupun kita ada $1 triliun dalam akaun bank kita, kita tidak akan puas dengan dunia. Walaupunlah kau ada 10 bidadari dekat dunia ni, nafsu kita takkan puas. Jadi bermuhasabah kita, bermujahadah kita. Apa matlamat kita hidup di dunia ni? Hanya semata-mata untuk jadi kaya raya kah, Pakcik Makcik? Kalau matlamat kita mau jadi kaya raya semata-mata sehingga kita lupa hukum Allah, kita lupa untuk beriman kepada Allah, kita akan hancur macam Najib Razak, Pakcik Makcik Oto Arung. Kau tengok Najib Razak tu banyak duitnya tapi sakit kepalanya. Tak boleh tidur malam, tidak ada ketenangan, tidak ada ketenteraman. Sebab terbayang-bayang sudah penjara Sungai Buloh. Terbayang-bayang sudah neraka Jahannam Allah. Pakcik Makcik Oto Arung, ini kebenaran yang tidak boleh disembunyikan oleh sesiapa. Najib Razak apa guna jadi YB, jadi ahli parlimen, jadi Perdana Menteri, tetapi kalah dalam semua kes-kes jenayah dia setakat ini. Siapa cakap jadi kaya ni senang? Mana ada senangnya? Kalau kau tadi kaya secara halal, memang kau senang. Ada ramai bilioner dalam negara ni, macam Robert Koch, senang hidupnya, buat bisnes halal. Najib Razak buat bisnes apa? Tidak ada, kerjanya merompak. Sepanjang jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Orang kafir macam Robert Koch tu pun cari duit halal, buat bisnes jual gula, buat bisnes hotel, buat bisnes apa lagi? Jual roti. Boleh jadi bilioner, aset kekayaannya lebih 44 bilion ringgit. Najib Razak, aset kekayaan dia seluruh dunia berdasarkan Secret Information memang kaya. Bosku itu aset kekayaannya triliun $, hasil merompak duit rakyat, duit negara. Tapi pergi mana sudah dia? Masuk penjara Sungai Buloh, semua kekayaan dia ini akan jadi milik kerajaan, milik rakyat, dirampas oleh kerajaan. Boleh jadi kaya raya tapi ikut jalan yang halal bihalal.
Tidak dilarang mana-mana pemimpin, mana-mana penguasa untuk jadi kaya raya. Tapi jangan merompak. Jangan kau mencuri harta negara kau. Memang tak selamat. Macam Najib Razak itulah, sia-sia kehidupannya Pak Cik Makcik Oto Arung. Nah, ingatlah, kalau kau miskin, cari duit halal untuk jadi kaya raya. Kalau kau kaya, buatlah bisnes-bisnes halal. Jangan kau pergi merompak duit rakyat, kau merompak duit cukai rakyat, kau merompak duit 1MDB, merompak harta negara kau ikut suka hati mak bapak datuk nenek moyang kau. Jadi Pakcik Makcik Oto Arung, itu sahaja daripada saya khutbah Jumaat hari ini. Apapun, semoga ini menjadi pengajaran. Siapa yang suka merompak tu di dunia ni, teruskanlah merompak. Hendak juga kamu selamat di hari akhirat. Ya, kamu kaya hari ini, diketawakan kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh para malaikat, oleh manusia-manusia di seluruh dunia. Hari ini kau boleh selamatlah. Teruskan berebutlah, kamu nak jadi Perdana Menteri kah, nak jadi menteri kah? Berebutlah kamu nak jadi YB kah? Untuk merompak, mengasihi bodoh orang Melayu, mengasihi bodoh orang Bumiputra, mengasihi bodoh orang Islam, orang Cina, orang India. Ingat, hari ini kau senang lenang kaya merompak macam Najib Razak. Kau tengok kes Mahkamah tu, sampai sekarang tak boleh ditutup. So, Pakcik Makcik Oto Arung, apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang tidak baik itu adalah kelemahan dan kekurangan saya sendiri sebagai hamba Allah yang pendosa. Sama-sama kita menyeru kepada Najib Razak, Zahir Hamidi, Rosmah Mansur, orang-orang UMNO di sini, orang-orang Islam ya dalam UMNO. Berhentilah merompak. Berhentilah mencuri duit rakyat, projek-projek rakyat ni. Berhentilah kamu membengkrapkan negara ini dengan cara merompak harta rakyat ni. Berhentilah kamu jadi pengkhianat petualang kepada agama Allah, kepada negara Islam berdaulat negara Malaysia ini. Berhentilah kamu memalukan nama Malaysia, nama Islam di seluruh dunia. Bertaubatlah, dunia ni hanya sementara bosku. Tak boleh juga kita bawa mati harta-harta kita ni, duit kita ini. Jangan kamu terlampau tergila-gilakan dunia. Jangan tertipu dengan hasutan iblis, syaitan, dajjal, laknatullah ni. Pakcik Makcik Oto Arung, ramai juga orang hidup senang di dunia ni tanpa perlu merompak duit rakyat, tanpa perlu merompak harta negara. Ramai juga aku tengok orang hidup senang tanpa perlu jadi Perdana Menteri, tanpa perlu jadi Menteri Perompak ini. Ramai aku tengok. Bukan ini sejak pekerjaan yang kau perlu kejar. Sebab itulah Pakcik Makcik Oto Arung, Allah telah bersumpah dalam Al-Quran, mana-mana pemimpin dan penguasa yang merompak harta rakyat, harta negaranya, tidak akan selamat di dunia dan akhirat. Najib Razak sudah hilang jawatan Perdana Menteri, hilang segala kuasa dan pangkat. Ini baru hukuman dunia, baru sikit ini. Hukuman dunia penjara 12 tahun. Itu pun Najib Razak takut. Belum lagi masuk penjara Sungai Buloh, sudah dia koyak mental, marah, mengamuk. Sebab hakim-hakim tu semuanya berani mati menegakkan rule of law, menegakkan undang-undang Allah di dunia. Itu hakim-hakim yang terbaik, yang dijanjikan syurga Allah. Mana-mana pemimpin, penguasa, perompak, tidak boleh dikecualikan. Kantoi ada bukti dalam akaun bank dia, berbilion-bilion ringgit. So Pakcik Makcik Oto Arung, ajar anak-anak kita. Ada banyak kerja halal di dunia ni. Ada banyak sumber rezeki halal, pintu-pintu rezeki halal yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap rezeki kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau kita tamak, semua kita mau makan duit rakyat, duit negara, tidak selamat kita. Macam Najib Razak, macam Firaun, macam Qarun. Dalam sejarah ketamadunan manusia, ini pengajaran ni. Jadi semoga kita dalam keadaan kita sibuk dengan hal-hal duniawi ni, sibuk berpolitik ini, jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha berkuasa untuk membalas setiap kejahatan kita. Mungkin orang lain tak nampak kau merompak, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kau merompak, bosku Najib. Ini dupang kau, kantoi kau, duit rompakan bilion-bilion ringgit dalam akaun AM Bank peribadi kau. Mungkin hari ini kau jadi kaya raya sekelip mata atas bantuan iblis, syaitan, dajjal dan pengikut kau dalam UMNO. Tetapi ingat, semua ini hanyalah kekayaan tipu-tipu yang sementara. Apa-apa kekayaan hasil sumber haram, ini mainan dunia tipu-tipu Pakcik Makcik Oto Arung. Apa-apa jawatan, pangkat, kemasyhuran di dunia ni, semua ni mainan tipu-tipu dunia Beni. Kalau kita ada iman, kita orang Islam, sembahyang, kita mahu masuk syurga Allah, memang kita akan berfikir begini. Tapi kalau kau bangga jadi pengikut iblis, syaitan dan dajjal, bangga kau jadi pengikut bosku Najib.
Jadi pakcik-makcik Oto Arung, itu saja khutbah Jumaat kita hari ini. Semoga semua ini menjadi pengajaran ya. Jangan jadi pemimpin ahli politik yang suka merompak, terutamanya pemimpin-pemimpin Islam nih. Kalau tadi pemimpin kafir merompak, hendak kita hairan. Yang kita hairan nih, pemimpin kita nih yang beragama Islam nih bangga mengaku merompak. Jadi itu sahaja hari ini pakcik-makcik Oto Arung. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita semua di dunia ni. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa bosku yang kerjanya merompak. Kalau dia tidak bertaubat, itu memang hancurlah dia di dunia dan akhirat. So itu sahaja daripada saya, pakcik-makcik Oto Arung. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi.